Rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallillahumma ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. InsyaAllah pada hari ini kita akan cuba membincangkan ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Biasa dapat satu ayat ya. 6 dan yang ke-7 surah Luqman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yashtari lahwal hadithi liyudilla an sabilillahi bighairi ilmin wa yattakhidhaha huzwa. Ulaika lahum azabun muhin. Wa idza tutla alaihi ayatuna walla mustakbiran ka'an lam yasma'ha كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. صدق الله العظيم. Kita tengok daripada ayat yang mula, iaitu wa minan nasi. Atau man yashtari lahwa al-hadith liyudilla an-nasa liyudilla an sabil sabilillah. Okey, kita sambung kemudian ya. Tak cukup. Okey, kita keluarkan dulu yang sebenarnya. Minta sekejap Ustaz telefon. Saya bagi tahu tak ada aircon. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Ya saya. Ya. Apa ni? Panas.
orang tengah mengumpul. Boleh, tapi mungkin lepas isyak lah sebab apa ni penat nak berjalan-jalan tu. Tapi aircon tak ada. Ini dah bulan 2 lepas isyak. Kita cuba tahan dulu. Siapa rasa nak pengsan keluar. Sebab dia kata, dia tanya panas ke? Saya kata panas lah. Dia tak buka aircon. Ya? Ini yang pemenangnya kat sini. Dekat angin di sini kan, pakai aircon. Saya dah berapa kali dah berapa bulan sekarang memasuki. Jadi saya pun tak boleh nak mana-mana. Ya? Tapi hari ni dia kata lepas ni tinggal agak panas. Memang panas. Saya pun dah tak terdaya. Saya lipat baju saya. Siapa cikgu ni marah. Apa ni etika perguruan tak boleh ni. Panas. Okey. Tak apa, sabar tuan-tuan lah. Ujian betul. 4 kali 4 berubah. Okey, insya-Allah kita cuba juga belajar sementara masa waktu isyak ni supaya kita tak buang masa kita. Iaitu yang sebenarnya kita, kalau kita mengenal isim dan haraf popular, akan banyak tolong kita dah, ya, untuk kita menguasai bahasa Arab. Saya punya hutang, saya kata saya nak bagi tahu makna perkataan dalam ni. Ini hutang yang saya tak bayar minggu lepas. Okey, siapa kakak yang minta kat saya? Angkat tangan. Dia tak datang pula. Saya bayar kat dia masa dia tak datang. Okey. Jadi yang sebenarnya ini perkataan ni sangat kerap berulang. Yang paling banyak berulang ialah haraf jar. Maknanya pada setiap ayat Al-Quran ada haraf jar ni. Haraf jar semua tahu makna dia, ya? InsyaAllah nah. Okey. Kita tengok mana-mana yang kita tak tahu. Selepas tu yang paling banyak pengulangan ialah haraf ataf. Jumpa tak haraf ataf? Diagram kita warna pink tu. Haraf ataf. Okey, wa makna apa? Summa, kemudian au, fa, dia lalu. Dia menyambung ayat. Dia bukan fa maka. Kalau fa maka dia pergi ke istinaf. Istinaf. Ya? Okey. Istinaf memulakan ayat, permulaan. Kalau ataf menyambung. Okey? Okey. Ni perkataan ni sangat popular. Kemudian, ya, dalam buku ada tetapi terpecah-pecah. Ini baru diagram yang penemuan terakhir saya untuk mengumpulkan, sebab bila kita tengok dia sangat kerap berulang, kita kumpulkan dalam satu muka. Okey? Kemudian yang ketiga yang kerap sangat berulang dipanggil haraf taukid. Jumpa tak taukid? Ya, haraf taukid. Apa makna taukid? Menekan atau menegaskan. Okey. Inna yang pertama makna apa? Qad makna apa? Sesungguhnya. Lepas tu ada nun bertasydid di hujung fi'il mudhari'. Misal kata, dia makna sesungguhnya juga. Misal kata yak tubu. Apa makna yak tubu? Dia menulis. Okey, dia sedang menulis. Kalau kita campurkan dengan nun taukid, dia akan jadi yak tubanna. Yak tubanna. Inilah dipanggil nun taukid. Maknanya yak tubu makna apa? Dia sedang menulis. Yaktubanna, dia sesungguhnya sedang, dia pasti akan menulis. Dia sungguh akan menulis. Ini dipanggil nun taukid yang ada dalam tu. Ya. Okey. Itu
Nun taukid yang bertasydid, kemudian lam. Dia tak ada li, lam taukid. Apa makna lam taukid di situ? Sesungguhnya. Sebenarnya itu semua makna sungguh lah. Sesungguhnya. Tapi kalau dia bergabung dua, orang Melayu tak kata sesungguh-sesungguh, pasti sesungguhnya, demi sesungguhnya. Tengoklah mana yang Melayu sesuai pakai. Tapi itu semua inna qad dengan nun taukid yang ini, nun bertasydid itu, dan juga la iaitu lam taukid, semua makna sesungguhnya. Ditambah dengan kalimah wa bi dengan ta, itu haraf qasam dipanggil. Apa makna qasam? Sumpah. Kalau kita bersumpah macam mana? Yang pertama wallahi, lepas waw qasam bagi bawah, wal qur'ani wasyamsi wa duhaha, was samai wat tariq. Jadi maknanya lepas waw qasam, demi ni dia mesti baris bawah, demi matahari, demi bulan, demi Allah. Yang kedua, cara kita bersumpah yang diiktiraf oleh syarak apa? Billahi, mesti baris bawah. Dan yang ketiga tallahi. Semua wabita ni apa maknanya? Demi. Kalau kita terjemah bahasa Melayu ni maknanya demi, demi Allah. Wallahi, billahi, tallahi, itu semua makna makna taukid atau makna sumpah demi diterjemahkan. Okey, itu banyak kali berulang iaitu haraf taukid. Dan yang keempat yang banyak berulang ialah haraf istinaf. Biasa dua diguna. Apa makna istinaf? Permulaan ayat. Untuk memulakan ayat, yang pertama fa. Apa makna fa? Maka pada permulaan ayat. Yang kedua wa. Itu dan bermula. Kalau kitab tua lah. Kalau kitab muda dia tulis dan biasa je. Kalau dalam terjemahan Quran kita makna dan juga. Jadi maknanya itu sangat kerap diguna, dan tuan-tuan rasa tidak masalah nak faham empat benda ni. Dan kalau siapa masalah kena ingat sebab nanti berulang terlampau lah banyak. Saya tak boleh nak kira banyak. Terlampau banyak. Okey, kemudian ada satu yang sangat kerap digunakan, dipanggil haraf istisna. Apa makna istisna? Pengecualian. Yang paling kerap digunakan ialah illa. Apa makna illa? Kecuali, melainkan. Kemudian yang di bawahnya haraf nida. Apa makna nida? Nida, seruan. Seruan yang paling digunakan apa? Ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhan nas, ya Rasulullah. Wahai. Ini semua cakap Melayu ni. Kita pun dah guna ya. Ya ustaz. Okey. Dan yang seterusnya perkataan la, yang tuan-tuan tengok itu, dia ada memberi dua maksud. La, kalau dia makna tidak, dia haraf apa tu? Nafi. Haraf nafi. Tu kalau makna tidak. Kalau maknanya jangan, nahi. Tapi rupa dia sama tak? Sama. Rupa dia sama. Tengok makna tidak atau makna jangan. Kalau makna tidak tu haraf nafi. Kalau makna jangan dia haraf nahi. Nahi. Nafi dengan nahi boleh beza? Nafi cakap Melayu, nahi Hindustan. Nahi. Tapi saya tak tahu maknanya. Ini menafikan, ni betul-betul Melayu. Nafi, menafikan satu-satu ayat kita guna la. Kalau kita melarang kita guna la juga, tapi makna jangan. Boleh? Okey. Adapun yang baki itu tak apa. Haraf nasab. Haraf nasab ini kita hanya berjumpa dengan dia bila masuk dalam fi'il mudhari'. Apa makna haraf nasab? Dia akan membaris ataskan fi'il mudhari'. Lepas haraf nasab ni fi'il mudhari' yang baris depan akan jadi baris atas. Itu dipanggil haraf nasab. Yang ni tuan-tuan akan jumpa agak kerap juga. Yang pertama an. Apa makna an?
Bahawa. Perlu saya tulis kat papan putih ke? Tulis. Tak apa, tulis. Okey. Ini dia panggil haraf nasab. Haraf, saya tulis Melayu kan? Apa fungsi dia? Membaris ataskan fi'il mudhari yang selepasnya. Okey? Tapi fi'il mudhari yang baris depan lah. Kalau jumpa nanti kita bincang. Saya tak nak panjangkan cerita dia. Pertama, an makna apa? Bahawa. Boleh baca tulisan saya. Yang kedua, lan makna apa? Tidak akan. Faham tidak ya? Bahasa SMS boleh ya? Ketiga, izan. Apa makna izan? Jika begitu. Yang ni tuan-tuan susah nak jumpa dalam Quran. Kalau dalam Quran dia tak ija macam tu, dia jumpa ija macam ni. Okey. Anlan izan selepas dia apa? Kai. Apa makna kai? Agar. Supaya, agar, boleh. Kemudian li. Apa makna li? Maknanya supaya atau agar. Ya, cakap. Sama makna ya. Lepas tu apa? Anlan izan kai li hatta. Apa makna hatta? Sehingga. Tapi syarat dia kalau masuk dalam fi'il mudhari' lah, dia baru jadi haraf nasab. Hatta. Lepas tu fa sababiyah, fa macam tu rupanya. Tapi macam mana nak terjemah dia? Maka dengan sebab itu. Sebab tu ini dipanggil fa sababiyah. Ya? Fa sababiyah. Maka dengan sebab itu. Selepas ni dia yang apa ni? 2, 4 6. Anlan izan kai li hatta fa sababiyah. Okey. Jadi tuan-tuan masih boleh berpegang pada agreement Ustaz Nasaruddin, tidak banyak menulis. Syaratnya kena ambil CD kat Naufal lah. Tak payah tulis ya. Naufal sekarang ni dia dah fokus pada tulisan yang saya tulis di papan putih, insya-Allah ya. Tak payah tulis, tak apa. Okey? An makna apa tuan-tuan? Lan tidak akan. Ini menafikan selama-lamanya. Ya? Nafi lil abad, dia kata oleh orang Arab, menafikan selama-lamanya. Idzan jika begitu. Ni susah nak jumpa. Kai atau li mana supaya, hatta sehingga, dan fa sababiyah. Ini dipanggil maka dengan sebab itu. Kalau kita jumpa baru kita boleh cerita. Sebab fa ni macam-macam. Ada fa maka, ada fa lalu, ada fa maka dengan sebab itu. Kalau tuan-tuan tengok terjemahan dalam Quran, fa sababiyah itu maka kerana itu. Kalau Indonesia sebab itu. Tengoklah dia menyatakan sebab pada perbuatan yang berlaku. Okey. Dan yang terakhir tuan-tuan, ini untuk kita kenal semua haraf, gambaran haraf nasab, gambaran haraf popular di dalam Quran. Yang terakhir haraf jazam. Apa makna jazam? Mematikan fi'il mudhari'. Tuan-tuan tukar aja, dia membaris matikan fi'il mudhari' yang selepas itu. Kalau haraf jazam, saya tulis sini sekejap haraf jazam. Apa dia? Yang pertama lam. Ya? Lam. Apa makna lam? Tidak, belum, semua boleh. Kedua apa? Lamma. Sama maknanya, belum lagi. Belum. Lamma tu mana? Belum. Kemudian
Itu ialah kalau satu-satu dia rupa dia macam tu. Kalau dia bersambung dengan perkataan sebelumnya, misal kata fal yaktub, dia mati. Ni kalau dia satu-satu tidak ada perkataan sebelum dia li yaktub. Tapi kalau ada sebelum dia fal yaktub, dia mati. Ya, baris dia ni mati, maka diterjemahkan ini lamul amar, dia panggil hendaklah. Dan yang terakhir ialah la nahi. Apa makna la nahi? Jangan. La tegas. Jangan. Kalau tuan-tuan menguasai ini, yang sikit-sikit ni pun sudah memadai untuk tuan-tuan banyak mengenali perkataan-perkataan sendi dalam Quran. Boleh? Kakak yang suruh saya cerita tu ada lagi, dah sampai ke belum? Belum sampai lagi. Dia merajuk kat saya pun sebab saya nak cerita tak cerita, kita lupa. Okey, ada soalan? Tak ada. Okey, dah. Bila tuan-tuan dah menguasai diagram yang berwarna pink haraf ini, tuan-tuan selepas tu kena ingat sikit je daripada isim popular ini. Lepas tu kita akan senang berbincang tentang apa sahaja ayat di dalam bahasa Arab. Ada sedikit perkataan yang kita tak tahu, kita kena rujuk kamus. Itu je. Saya padam Boleh? Okey, cepat. Sini sudah Okey. Kita tengok satu-satu. Perkataan yang pertama sekali yang kita jumpa, wow. Ini adalah episod baru dalam Quran. Kita punya ayat sudah selesai penceritaan tentang muhsinin. Orang-orang yang melakukan kebaikan ditutup oleh Allah dengan ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Episod itu sudah tamat. Sekarang cerita baru. Apa cerita dia? Wa minan nasi. Jadi kalau cerita baru tu waw apa dipanggil? Inilah dia panggil istinaf. Apa makna istinaf? Permulaan. Tapi kita punya terjemahan tetap dan. Kalau nak terjemah betul-betul istinaf dan bermula. Cerita baru. Apa cerita baru dia? Minan nasi. Okey, tak apa, kita keluarkan satu-satu. Min mana apa? Ini pun tak patut tuan-tuan tulis makna dah. Sebab haraf jar. Saya tanda X tu yang tak patut ditulis makna supaya tuan-tuan punya buku makin kosong. Lepas tu tak payah datang, tak apa dah. Dah tahu semua. Ini macam mana kita boleh mengundur diri daripada kelas ni dengan kosong. Mana kita tak perlu sangat dah belajar. Nanti asyik berserabut di dalam tu, maknanya kena duduk lama dalam kelas 7 tahun panjangnya. Okey, An-Nas kita tinggalkan dulu walaupun tuan-tuan tahu, sebab dia tak termasuk dalam haraf popular. Tapi ini popular tuan-tuan. Man. Apa makna man? Siapa yang? Isim apa ni? Isim mausul. Tuan-tuan tengok isim mausul Okey, ulang kaji isim mausul. Seorang lelaki yang, macam mana bunyinya? Seorang lelaki yang. Tengok isim mausul ni. Tengok, ya lelaki muzakkar. Allazi. Dua orang lelaki yang. Allazani atau allazaini. Orang-orang lelaki yang. Allazina. Seorang perempuan yang. Dua orang perempuan yang. Atau orang-orang perempuan yang. Allai ataupun allati. Apa yang? Ma itu untuk benda. Siapa yang?
Man. Kalau tuan-tuan ingat tu, dia ni tak payah terjemah dah. Sebab dia sangat popular masuk isim mausul. Isim mausul man ni untuk orang yang tidak mengenal jantina dan tidak mengenal bilangan. Tak kisah berapa ramai pun, tak kisah jantan atau betina. Tapi allazi dengan allati kena bezakan. Kalau allazi untuk muzakkar, lelaki. Kalau allati untuk perempuan atau muannas. Okey. Ini tuan-tuan tak tahu tak apa, ni tak tahu tak apa. Yang ini tahu. Ini saya dah masukkan tadi dalam haraf nasab. Jumpa tak? Itu yang dia panggil li. Haraf nasab ni kan? Apa fungsi haraf nasab? Membaris ataskan fi'il mudhari'. Nampak tu? Nampak tak? Asalnya yudillu, tetapi bila masuk li yudilla. Okey? Jadi apa makna li? Supaya, agar, untuk. Tengok mana yang sesuai untuk bahasa Melayu. Okey, seterusnya yang tuan-tuan tahu ialah perkataan an. Apa makna an? Dari. Haraf apa ni? Haraf jar. Okey. Main-mainkan je haraf jar tu sebab dia ada pada setiap ayat Quran. Min ala ba ila fi kaf'an rubba lam. Ingat yang 9 tu ada dalam kita punya haraf popular. Itu seadanya, Okey. Sekarang ni kita ulang semula perkataan yang sudah maklum pada kita. Waw mana? Min, man, siapa yang, li, supaya, untuk, agar, an, dari. Okey, kita tengoklah. Dah jadi bahasa Melayu, sangat terkenal kepada kita. Annas, apa mana annas? Manusia. Ini mufrad ke jamak ni? Tak perasan ni. Kalau dia punya mufrad cakap Melayu betul-betul, apa dia? Bukan manusia, insan. Okey, insan cakap Melayu kan? Okey, kalau satu orang manusia disebut macam mana? Insanun. Kalau dua orang? Diagram warna hijau. Itu pecahan isim. Okey, tengok diagram warna hijau. Okey, satu orang manusia macam mana bunyinya? Insanun. Okey, dia boleh insanin, insanan, boleh 3 baris. Kalau dua orang? Bukan, tambah. Jangan buang nun dia. Ni insanani. Insanani. Ataupun insanaini. Boleh? Semula satu orang manusia? Dua orang manusia? Ataupun jamak dia? Ini dipanggil jamak apa? Jamak taksir yang saya kosongkan di sini. Tuan-tuan rujuk pada kamus, tuan-tuan jumpa dia. Apa makna al-annas di sini? Manusia. Dari kalangan ramai manusia itu man, siapa yang, okey, yashtari. Biasa yashtari. Okey, ini kena. Siapa yang dah ada kamus, angkat tangan. Wah, dah bersedia nampak. Macam mana yang tak ada kamus ni? Kena belilah abang kata. Cuba beli. Nanti dah ada ramai beli, nanti saya nak ajar macam mana kita akhirnya boleh berdikari. Supaya tuan-tuan ni jangan bergantung kepada ustaz. Tuan-tuan nanti sebenarnya boleh ajar dah anak-anak ni. Sebab anak-anak cucu kita nanti belajar Jacob. Ini satu perkembangan yang baik lah. Anak-anak ajar bapak dia. Lepas ni pelajaran yang kita ajar ni memang kita boleh ajar anak kita. Kalau kita tak tahu, kita mampu merujuk kamus nanti. Kita ajar dia isim dan haraf popular ni, anak kita akan menguasai asas bahasa Arab yang kuat. Tak apalah, photostat lah saya punya ni. Dan niatkan bagi pahala kat saya. Okey, terutamanya ustaz-ustaz yang ajar ni. Ini maknanya bila kita menumpu, kita akan dapat benda-benda baru yang memudahkan orang untuk faham, insya-Allah. Okey, yang ini sebab kalau kita tak tahu cara kita merujuk kamus, nanti mesti
kekalkan kepada 3 huruf yang paling asas nanti, tapi ini kita akan belajar daripada sifir. Ya? Okey. Syara barulah tuan-tuan dapat perkataan yang berkenaan tapi tak apa. Itu masa kita belajar rujuk kamus nanti. Okey, saya nak bagi tahu di sini ni fi'il mudhari'. Apa buktinya? Ya dipangkal. Ya? Bila ya dipangkal tapi hujung dia tidak dapat nak dibariskan sebab haraf illah. Alif waw ya di hujung perkataan tak boleh baris. Sepatutnya yashtariyu. Bila pangkal dia ya, hujung dia sepatutnya bagi depan. Apakah dhamirnya? Gunakan diagram warna kuning, fi'il mudhari'. Ya dipangkal, lepas tu hujung dia bagi depan sepatutnya. Dhamir dia ialah cuma masalah ya, ia tak dapat nak baris depan. Huwa Okey, mari kita jalankan sekejap fi'il mudhari'. Gunakan diagram warna pink itu. Huwa yashtari. Sorry, warna kuning. Kuning Okey, semula. Huwa yashtari. Huma. Oh, tuan-tuan ada masalah tu kan? Ada masalah? Tak apa, kita selesaikan masalah tuan-tuan. Okey, saya cuba cari yang boleh cuba selesaikan. Okey, tuan-tuan buka muka surat 249. 249. Ini adalah pattern antara yang terdekat dengan yashtari. 249. Wah, bagus kakak ni. Kita pecahkan. Okey. Cuba tuan-tuan jumpa tak perkataan yattaqi? Jumpa tak? Cuba tengok saya fi'il mudhari'. Yattaqi. Huwa yattaqi. Muka surat 249. Jumpa dia? Huwa yattaqi di sini mana dia bertakwa, dia takut. Huwa yattaqi. Okey. Cuba jalankan ikut diagram al-sifir ini dulu Huwa yattaqi. Huwa yattaqi. Huma. Hum. Okey, hiya. Okey, huma. Hunna. Anta. Antuma. Antum. Anti. Antuma. Antunna. Ana. Nahnu. Okey, ini adalah pattern paling dekat dengan perkataan yashtari. Okey, cuba tuan-tuan ikut pattern ni dengan perkataan yashtari Tadi yattaqi dia bertakwa. Yashtari dia membeli. Okey, cuba jalankan huwa yashtari. Huwa yashtari. Huma. Huma yashtariani. Bagus betul. Bukan yashtarani, yashtariyani. Okey, semula. Huwa yashtari. Huwa yashtari. Huma. Huma yashtariyani. Hum. Hum yashtaruna. Yashtaruna, bukan yashtariyuna. Yashtaruna. Yashtaruna. Hiya. Hiya tashtari. Huma. Hunna. Anta. Antuma. Antum. Anti. Antuma. Antunna. Ana. Nahnu. Huwa. Huwa yashtari. Ya.
Itu yang sakit, yang sihat semua ada dalam muka surat 200 sampai 260 ya. Tuan-tuan nak biasa yang sihat, yang sakit, insya-Allah banyak selesai daripada contoh-contoh ayat Al-Quran Okey, yashtari maknanya apa tadi? Huwa makna apa? Dia. Okey. Okey, dia. Perbuatan dia? Membeli. Okey. Boleh? Dia membeli. Bila saya tanya ini fi'il apa ni? Fi'il mudhari. Bila kita jumpa fi'il, kita cari apa? Fa'il. Pelaku dia siapa di sini? Huwa. Dhamir itu. Ya, sebab tak ada disebut pelakunya di sini, maka kembalikan kepada dhamir. Dia yang membeli, betul? Dia ni siapa? Dia ni ialah man. Dia jadi seorang, iaitu ada orang yang dia ini membeli. Maf'ul bih bagi siapa? Atas. Apa makna maf'ul bih? Yang kena. Kalau perbuatan dia membeli, yang kena beli. Apa yang kena beli bagi atas tu? Lahwa. Nampak tu? Maka dia baris atas sebab apa? Maf'ul. Saya kata maf'ul min ya. Bih. Maf'ulun bih. Baris atas. Dia membeli lahwa. Apa makna lahwa? Perkara sia-sia. Ya, benda sia-sia. Lahwa ini betul Arab ya, orang Melayu tak guna sangat. Ini Arab lah. Ya. Ini perkataan betul-betul Arab dan Melayu tak pakai saya rasa ni. Perkataan sia-sia ini. Kita ada guna satu perkataan lain tu ialah lara. Lara itu kita pun dah mula guna. Ya? Lara tu benda-benda sia-sia, melalaikan. Ini benda-benda yang sia-sia, benda-benda yang melalaikan dipanggil lahwa. Ini isim ke fi'il ke haraf tuan-tuan? Isim. Tandanya? Itu siapa jawab mudhaf tu, itu sudah advance tu. Kalau kita tengok satu-satu, ada alif lam tak? Dah azan dah? Okey, azan. Okey. Mudah-mudahan tuan-tuan sejuk dah Nampak panas tadi. Sabarlah ya. Yang kedua, okey silakan. Yang kedua, tadi ada apa ni? Student kita yang minta saya perlahankan sikit. Laju. Okey. Bagus ya, tolong bagi tahu tolong bagi tahu kalau saya laju, kata perlahankan, ulang. Sebab saya memang dah biasa dah berbagai-bagai ni. Memang student saya macam ni lah umurnya. Adalah satu dua orang yang apa ni muda-muda jadi maknanya tak ada masalah. Kalau tuan-tuan minta angkat tangan, minta saya ulang, saya perlahankan, kata tak faham, kita akan cuba meraihkan yang tak dapat sebab bila kita ulang tu sebenarnya ramai orang bermanfaat tapi dia malu nak cakap. Ya, biasa kan macam tu. Okey. Kemudian yang ketiga, saya yang sebenarnya ini diagram warna pink ni dapatan baru saya bila saya menginsafi. Bila saya, kalau tuan-tuan tengok di belakang buku saya tu saya ada kendalikan satu kursus kaedah hudhud. Saja yang nama bagi cerita dia, kisah burung hudhud dalam zaman Nabi Allah Sulaiman dan juga Puteri Balqis. Di situ saya mengajar student yang nak pergi ke Mesir, ajar macam mana dia boleh berdikari baca kitab sendiri, rujuk kamus, macam mana nak membariskan berdasarkan kaedah bahasa Arab. Ya, itu kursus tu memang 60, lebih kurang 60 jam saya buat untuk mereka sebelum datang sebelum pergi ke Mesir. Sebab ini masalah anak-anak kita yang pergi ke Al-Azhar ni ialah bahasa Arab dia lemah.
Tahun 1 biasanya kandas tu terlampau banyak. Beribu satu tahun student Malaysia yang tak lulus untuk subjek mereka dalam apa-apa kuliah di Al-Azhar. Punca besar dia ialah dia tidak boleh berdikari membaca kitab. Saya pun antara golongan yang susah dulu. Saya daripada kuliah Islam kononnya macam bagus dia dapat keputusan kan. Sampai sana memang tak bagus pun. Terpaksa terkial-kial mengumpul kamus, berbincang untuk dapatkan makna. Sebab pensyarah cakap laju. Akhirnya antara kemahiran paling penting sebelum pergi ke Timur Tengah ialah kebolehan dia membaca kitab dengan sendiri. Faham. Walaupun profesor tak terangkan, tapi dia boleh baca dan dia boleh faham. Apa yang saya insafi bila saya mengajar pelajar lepasan STAM CJ Tinggi Agama, dia dah lulus sebelum nak pergi Mesir, tapi masalah bila saya tengok dia ni dia tak tahu ni. Ada yang sebelum pergi Mesir tak kenal lagi mana isim isyarah, mana isim zaraf, mana haraf ataf. Jadi bila tak kenal ni, saya tak kata ini masalah akan jadi besar. Sebab tu kadang-kadang orang duduk di Mesir 9 tahun 10 tahun tapi BA belum habis lagi, sebab masalah tahun 1 ulang 2 kali 4 kali 4 kali memang tak boleh lah 3 kali paling tinggi. Keinsafan tu saya tapi saya ni untuk buat kecil-kecil lah macam tu kan, bukan ada buat besar-besaran, tapi banyak menolong student untuk dia berdikari. Itu saya punya kaedah, ada saya sebutkan di belakang tu. Banyak daripada Ipoh, daripada sekolah agama di Sepang, Syamuddin Kelang, di sekolah menengah agama wilayah persekutuan, di join dengan program tu. Dan masalah dia ialah kita tidak fokus kepada benda-benda penting yang ada dalam bahasa. Sebab tu saya kumpulkan benda ni. Ini diagram yang terakhir yang saya simpulkan untuk memudahkan tuan-tuan dan puan-puan. Okey, tuan-tuan, saya ada soalan? Ya. Saya kat rumah ada kamus baru tu. Bisa cadangkan kamus yang baik. Saya menghormati Al-Marbawi. Dia orang yang bagus, tapi dia tak benarkan untuk dimodernkan terjemahan dia. Apa masalah dia? Kakak orang muda ni orang yang bahasa muda ni tak faham terjemahan Marbawi, dan dia nak kekalkan seperti mana terjemahan dia, tak boleh dialih bahasa. Jadi student macam orang-orang sekarang ni dah susah nak faham Marbawi. Sebab tu terjemahan paling senang, simple ialah Oxford sekarang ni. Dia betul-betul ikut kaedah terjemahan bahasa Melayu. Kalau nak yang besar adalah Kamus Khalil dan seumpamanya, itu bagus. Marbawi boleh juga kak, tapi kakak kena faham bahasa orang tua. Ya? Ada Melayu, Arab Melayu. Siapa ada Oxford angkat tangan? Cuba angkat. Yang tu lah kak. Itu yang baru, tambah 5,000 perkataan, tebal. Berapa harga dia? 30? Oh, kira murah. Maknanya itu kamus yang paling terkini Oxford, dah dia tambah 5,000 perkataan. Itu ada di mana-mana kedai buku lah biasanya. Ya. Jadi kalau kaedah yang Ustaz mengajar, bagaimana kita gunakan dalam cara mencari baca dasar, boleh digunakan tempat lain? Boleh. Boleh. Satu yang Kamus Al-Farid ni, Kamus Al-Farid, saya tahu, tapi saya tak tengok kan. Tapi ada bawa ini. Ustaz Hasan ada komen tak? Ya, Ustaz Hazan okey. Tapi saya tak biasa dengan kamus tu. Banyak kamus, tapi yang saya biasa main dengan Oxford ni sebab dia senang, simple. Tambah 5,000 tu saya rasa lebih baik lah. Kalau nak yang setakat ni, yang saya tengok antara yang paling lengkap Khalil. Kamus Khalil warna coklat besar. Itu student kalau dia sebelum pergi ke Mesir loh, yang tu. Masa kami di Mesir dulu,
Kamus apa tu Arab Indonesia tu je. Tu pun dah cukup untuk BA. Perkataan-perkataan dalam silibus BA tu tak ada apa masalah lah, insya-Allah. Okey tuan-tuan, cukup ruangan iklan ni ya. Okey, kita sambung semula. Wa minan nasi man yashtari lahwal hadithi liyudilla. Lepas tu an sabilillahi. Lepas tu bi ghairi ilmin. Okey, kita sampai situ. Sambung sikit ya. Okey, daripada perkataan diagram warna pink kita dah keluarkan ya. Wa makna apa? Dan ini haraf istinaf, makna haraf permulaan ya. Kalau sebut ya haraf, tuan-tuan buka diagram pink, haraf popular istinaf, waw dengan fa biasanya. Okey, min makna apa? Dari. Man siapa yang, ini isim mausul. Okey, li supaya, untuk, agar, tengok mana yang sesuai. An dari, haraf apa ni? Haraf jar. Ini perkataan ni tak payah terjemah. Bi dengan. Okey, kita dah tahu ini perkataan-perkataan dengan isim dan haraf popular kita boleh keluarkan dulu untuk kita biasakan ya. Tadi kita dah dapat terjemahan An-nas, maknanya apa? Manusia. Dia adalah jamak daripada Al-insan. Okey, boleh jalankan diagram ini semula. Diagram isim warna hijau. Okey, hijau. Hijau yang ada sebelah diagram isim. Isim muzakkar dan muannas. Ikut lain muzakkar lelaki. Okey, satu orang manusia al-insanu. Dua orang manusia nani, tambah alif nun. Insanani atau al-insanaini, maka manusia-manusia an-nasu. Ini dipanggil jamak taksir. Rujuk pada kamus. Kadang-kadang jamak taksir ni bukan satu je. Ada nas, unas ya. Banyak kadang-kadang. Lagi besar kamus lagi banyak jamak taksir dia. Okey, tak apa, masalah itu Arab punya hal. Okey, kita dah tengok perkataan yashtari. Ini fi'il apa tadi? Fi'il mudhari. Mudhari. Apakah dhamir dia? Huwa yashtari, kan pangkal dia ya. Okey, makna huwa makna dia. Okey, membeli. Kalau saya tanya fa'il, siapakah pelaku perbuatan membeli? Ya, kena dia nak cari fa'il tak boleh undur ke belakang. Kalau nak cari bagi depan, tengok kat sini ada tak? Ada tak? Kalau tak ada, maknanya gunakan kaedah kedua. Okey, cara cari fa'il ada dua cara. Pertama, cari selepas dia isim baris depan. Misal kata perkataan qara'a. Apa makna qara'a? Dia telah membaca. Lepas tu tengok sebelah dia ada tak isim berbaris depan. Misal kata al-ustazu. Okey, cari hujung dia tu baris depan. Dialah fa'il, dialah pelaku pada perbuatan membaca. Qara'a al-ustazu maknanya biasa orang Melayu sebut fa'il tu. Ustaz itu
telah membaca. Lepas tu cari maf'ul bih dia kalau ada baris atas. Al-Qur'an. Nah. Ya? Apa makna maf'ul bih? Yang kena buat. Perbuatan dia apa maknanya? Membaca. Fa'il pelakunya ialah al-ustazu. Tanda dia baris depan. Ya? Dan yang kena baca maf'ul bih baris atas iaitu al-Qur'ana. Ya, qara al-ustazu al-Qur'ana. Kalau misal kata kita jumpa macam ni, qara'a al-Qur'ana. Al-Qur'ana. Qara'a apa maknanya? Dia telah membaca. Okey, mana fa'ilnya? Kalau tak ada bagi depan, cari dhamir di sini. Siapakah dhamir? Qara'a? Huwa. Okey, kalau kita tak nampak, bukalah diagram fi'il madhi. Kalau fi'il madhi ni macam mana nak kenal? Fi'il madhi, tengok hujung. Ya, baris atas di hujung dan tidak ada berlaku penambahan. Ya. Okey, cuba jalankan huwa qara'a. Maknanya dia tidak ada berlaku apa-apa penambahan pada huruf hujung. Qara'a. Bersih hujung dia. Huma dia panjang. Qara'a dua harakat. Bermakna apa makna huma qara'a? Mereka berdua lelaki telah membaca. Hum qara'u. Hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Okey. Ya, jadi kalau qara'a apa dhamirnya? Huwa. Jadi bila ditanya fa'il dia tak ada disebut sini, carilah huwa. Lepas bila dah jumpa huwa, kembalikan kepada siapa dia telah membaca. Siapa dia tu? Tak tahulah siapa cerita sebelum tu kan. Okey, bila kita jumpa di sini yashtari maknanya dia membeli. Ada tak isim bagi depan selepas dia? Tak ada. Jadi fa'il dia siapa? Huwa. Jadi fa'il dia huwa. Huwa tu kembali kepada siapa? Man. Kepada man, orang yang, siapa yang ni. Okey? Bila kita terjemah macam mana? Wa minan nasi, wa min an-nasi. Dari kalangan manusia-manusia itu. Di kalangan manusia itu ada siapa? Man. Siapa yang atau orang yang yashtari, dia iaitu man tadi. Orang tu dia membeli. Maf'ul bih baris atas. Mana maf'ul bih? Inilah dipanggil maf'ul bih. Dia membeli perkara yang sia-sia. Okey? Lahwa ni perkara sia-sia. Al-hadis. Hadis ni cakap Melayu. Hadis cakap Melayu. Kalau hadis tapi hadis tu asal maknanya percakapan. Tapi selepas tu merujuk kepada istilah. Ya? Ada makna kalau hadis istilah sunnah dalam mustalah hadis, apa sahaja yang Rasulullah cakap, yang Rasulullah buat dan yang Rasulullah akui. Dia diam tak bercakap pun semua dipanggil hadis. Tapi dari segi bahasa hadis ni ialah percakapan. Tengoklah. Okey. Jadi maknanya ada juga hadis makna baru. Tapi kita di sini bila banyak makna rujuk kepada tafsir.
Di sini apa maknanya? Percakapan. Okey, makna di sini ada makna percakapan. Tapi kalau tengok tafsir bukan percakapan saja. Perkara-perkara perbuatan semua masuk kat situ. Makna lahwal hadis, perkara sia-sia dari apa? Percakapan, perlakuan, semua masuk di sini. Sebab kisah ni, ayat ni diturunkan kepada satu orang kafir Quraisy bernama An-Nadhr bin Al-Haris. Dia ni banyak duit. Ya? Kerja dia cuba nak menghalang orang ramai daripada dekat dengan Nabi. Bila Nabi ada satu kuliah, dia akan buat satu kuliah lain. Kuliah dia banyak bentuk untuk, pertama yang dalam kisah ayat ni, dia jemput penyanyi. Dia buat satu konsert yang penyanyi perempuan menyanyi, orang akhirnya pergi berlungguk kat konsert tersebut. Lebih kurang saya tak tahu, itu abang cakap lah. Nak marah-marah kat abang tu Okey, jadi maknanya tu ada Nadhr bin Haris ni dia kaya. Ada yang dia pergi mengaji sendiri, dapatkan cerita-cerita yang bagus daripada orang Yahudi. Orang Yahudi banyak cerita-cerita, dia pun bercerita sampai orang terlupa nak pergi majlis yang dipanggil oleh Nabi. Ya, dia. Jadi makna ini dia lahwal hadis, cerita, penyanyi atau perkara-perkara yang membawa kepada sia-sia. Ini kisah turun dia ni. Jadi orang tu tidak disebut namanya. Sebab ni umum. Tak tahu laki ke perempuan. Kita akan tahu bila kita baca asbabun nuzul. Kenapa ayat ini diturunkan? Dari kalangan manusia itu, orang ramai, ada orang yang, siapa yang masih umum, yashtari, dia membeli dengan harta dia yang banyak tu, dia beli lahwa, perkara sia-sia, al-hadis, daripada percakapan. Percakapan ini ditafsirkan jemput penyanyi, jemput tukang cerita dan semuanya. Daripada kisah tersebut. Kenapa An-Nadhr bin Haris ni? Sekarang tahu cerita orangnya. Kenapa tak payah sebut orang dia? Dia boleh berlaku sampai kiamat, perangai ni. Perangai, perbuatan ini boleh sampai kiamat. Mesti ada orang nak mengalihkan pandangan daripada nak datang kepada majlis-majlis ilmu atau majlis yang baik. Okey. Tujuan disebut sini. Ni lam ini. Apa makna li? Supaya, agar, kerana. Ni menyatakan kenapa dia sanggup keluarkan duit untuk beli benda-benda yang sia-sia ni. Li, untuk yudillah. Ini fi'il apa ni? Okey, tengok pangkal dia. Ya, hujung dia baris depan. Asalnya sepatutnya yudillu, sepatutnya bagi depan, dia diganggu oleh haraf nasab. Apa fungsi haraf nasab li? Tengok ya, asalnya yudillu, bila masuk li yudil la, dia bagi atas. Okey, kalau kita nak jalankan yang tasydid ni, kita boleh juga tengoklah nanti saya tunjukkan supaya tuan-tuan boleh bermain dengan sefer-sefer ini di rumah. Kalau sempat lah. Tak sempat kat sini pun okey. Okey. Tuan-tuan buka muka surat 231. 231. Okey, muka surat 231. Cuba tengok dalam kolom fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' yumiddu. Yumiddu. Jumpa tak? Yumiddu makna dia memanjangkan. Ya? Okey. Kalau yudillu maknanya dia menyesatkan. Sama tak pattern dia tu? Yumiddu, yudillu. Boleh? Sama? Okey, bila sama tuan-tuan dan puan-puan boleh jalankan. Okey, jalankan ni dulu. Okey, huwa yumiddu,
Huma. Hum. Hiya. Huma. Hunna. Di sini orang akan biasa tersangkut. Dia bukan yumid. Dia tak boleh jalan dah. Dia akan jadi didna. Okey, anta tumiddu. Antuma. Antum. Anti. Tumiddina. Dia jangan keliru sebab baris dia di bawah tasydid. Bacanya tumiddina. Semula anti tumiddina. Antuma. Antunna. Ana. Nahnu. Okey, dengan ni tuan-tuan boleh jalankan yudillu dengan pattern yang sama. Okey, huwa yudillu. Huma. Hum. Apa makna yudilluna? Tengok bomber dia apa? Makna apa? Mereka menyesatkan. Okey, hum yudilluna. Hiya. Hiya tudillu. Huma. Hunna. Okey, ikut pattern itu. Yudlilna. Okey, semula hunna yudlilna. Anta. Anta tudillu. Antuma. Antum. Anti. Tudillina. Antuma. Antunna. Tudlilna. Semula antunna tudlilna. Ana. Ma makna udillu? Saya menyesatkan. Okey, nahnu nudillu. Okey, siapa nak? Bila kita dapat satu je, kita boleh jalankan daripada huwa sampai ana, sampai ke bawah tu 14 tu. Biasakan sebutan supaya kita biasa Okey, asalnya yudillu, bila masuk li, barisnya bertukar kepada li yudil la. Li ni nak menyatakan tujuan. Kenapa dia sanggup membeli perkara sia-sia ini? Supaya macam mana nak terjemah huwa yudillu? Kita mesti cari apa dhamir dia? Huwa makna apa? Dia menyesatkan. Okey, cuba tuan-tuan tengok. Bila saya tanya dia menyesatkan, siapakah pelakunya? Ni dia, ni dah. Kalau kita tanya fa'il dia siapa? Huwa. Mesti kata huwa. Lepas tu kembalikan huwa tu siapa? Man, iaitu orang yang membeli perkara sia-sia tadi. Kalau sebab nuzul dia, sebab turun ayat Haris bin An-Nadhr, supaya dia Haris bin An-Nadhr itu menyesatkan. Maf'ul lebih dia sudah maklum. Sesatkan siapa? Manusia. Okey? Kalau dalam tafsir terjemahan Quran mungkin dia akan kurung. Untuk dia menyesatkan dalam kurungan manusia. Itu sudah ada tafsiran di sini. Sudah maklum nak sesatkan siapa? Takkan nak sesatkan kambing. Mesti manusia. Itu sudah maklum. Maf'ul lebih dia tidak disebut walaupun perlu. Untuk dia Haris tadi bin An-Nadhr tadi menyesatkan orang ramai dari sabilillah, jalan Allah. Ini jalan. Kalau siapa pergi haji biasalah sabil. Torik. Tapi torik tu digunakan torik. Tapi sabil ni yang orang sedekah-sedekah tu. Sabilillah. Minta sedekah tu kan. Ini makna jalan.
Jalan Allah ni apa? Iaitu al-Islam. Di Islam ya? Supaya dia, orang itu dapat menyesatkan manusia daripada Islam. Itulah dipanggil jalan Allah. Okey, saya kata ni perkataan dah bergabung ni. Perkataan bergabung dia ada dua kemungkinan sahaja, sama ada mausul sifat atau mudhaf ilaih. Okey, nak kenal dia perkataan bergabung. Bergabung. Dia ada dua saja tuan-tuan. Kalau tuan-tuan jumpa perkataan tu, pertama tak ada alif lam, tak ada tanwin, ya, tak ada alif lam, tak ada tanwin, dan tak ada nun musanna nun jamak tu yang tuan-tuan hafal tu. Kalau muslim satu orang, kalau dua orang apa? Muslimani. Tu ni tu dibuang. Muslimani atau muslimaini. Ni tu buang kalau nak jadi mudhaf nanti. Kalau jamak dia apa? Muslimuna. Na tu nanti buang. Muslimina, buang nun tu. Okey. Kalaulah ada. Lepas tu tuan-tuan tengok sebelah dia mesti isim baris bawah macam tu. Rasulullah, yang inilah dipanggil mudhaf, yang sebelah dipanggil mudhafun ilaih.